Terus bercakap dah. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi untuk menambahkan keberkatan majlis ilmu kita ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan alhamdulillah dalam norma-norma baru sekarang ini berbagai-bagai cara kita berusaha untuk mendapatkan ilmu ya dalam majlis-majlis kuliah-kuliah ilmu kita ini. Jadi alhamdulillah hari ini giliran saya untuk menyampaikan sedikit maaf gangguan. Okey. Setting ni kadang yalah. Ya. Baik. Kita menceritakan berkaitan dengan kelebihan ilmu dan ulama. Ya, menceritakan berkaitan dengan kelebihan ilmu dan ulama. Saya berdasarkan kepada kitab Al-Jawhar Al-Mawhum wal Munabbihatu Al-Qulub. Ini kitab dia. Ya, ini kitab dia. Kitab ini banyak membicarakan berkaitan dengan fadail amal, kelebihan-kelebihan. Ya, tentang kelebihan-kelebihan. Yang ini kitab ini dalam bahasa Melayunya apa dia? Permata pemberian yang indah dalam menjaga segala hati yang lalai. Ya, permata yang indah dalam menjaga hati yang lalai. Kitab ini kita guna. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilman darajat. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ya, surah Mujadalah yang ke-11 yang berbunyi, yang maksudnya mengangkat Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala mengangkat apa dia? Mengangkat akan mereka yang beriman, mereka itu, dan segala mereka yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa darjat. Di kalangan orang yang Allah tinggikan darjat, antaranya orang yang Allah tinggikan darjat ialah orang yang berilmu, orang yang beriman. Dan orang yang beriman ini ditinggikan darjat mereka siapa dia? Iaitu orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Nak menceritakan kepada kita betapa lebihnya orang yang berilmu ini. Mereka ini ditinggikan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibn Abbas. Ibn Abbas ni siapa dia? Orang Arab ni dia suka anak kepada Ibn Abbas. Namanya Abdullah. Ya, Abdullah Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas. Apa katanya? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Bagi mereka itu beberapa darjat. Bagi siapa itu?
bagi orang yang ada ilmu. Dan Allah tinggikan mereka itu beberapa darjat. Bagi mereka itu beberapa darjat yang lebih atas orang mukmin dengan 700 darjat. Masya Allah, 700 darjat, satu darjat pun. Kalau kita kat dunia lah, misalnya apa, Datuk Seri, Tan Sri, misalnya orang biasa lah. Dah lain dah kedudukan darjat. Cuba bayangkanlah ya, orang yang Allah berikan kepadanya ilmu itu tadi, Allah tinggikan mereka itu, orang ilmu, orang yang beriman itu 700 darjat. Banding beza antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu itu tadi, Allah beri ketinggiannya itu tadi, yang dikatakan yarfa'illahu allazi, Allah tinggikan darjat tadi. Ibn Abbas mentafsirkan darjat-darjat ni berapa tingkatan dia, iaitu 70 kali ganda. 700 darjat. Dan barat di antara satu darjat kepada satu darjat itu perjalanan 500 tahun. Gambarannya seolah habis, maknanya perjalanan di satu darjat atas saja. Jadi bayanglah kalau 700 darjat. Maka sebab itu kita tidak rugi. Ya, kita tidak rugi andai kata kita menuntut ilmu untuk menjadi orang yang berilmu. Ya, tak rugi. Cuma kadang-kadang kita ni lah, kalau orang berilmu ni, dia ada beberapa bahagian. Yang pertama, ya, dia tahu, dengar baik-baik dia tahu yang dia tu tak tahu. Dia tahu, dia tu tak tahu. Satu. Dia tahu, aku ni tak tahu kan. Dia belajar. Satu. Yang kedua, dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Ini kejahatan mereka. Dia tak tahu yang dia itu tidak tahu. Nah, yang ketiga, dia tahu yang dia itu tahu. Yang ketiga, dia tak tahu yang dia itu tahu. Banyak tu. Ulang balik. Dia tahu yang dia itu tahu. Nah, dia tahu yang dia itu tahu. Ni yang darjat paling tinggi ni, dia tahu yang dia tahu. Yang kedua, dia tahu yang dia tu tak tahu. Bagus juga. Dia tak tahu. Dia tahu, aku ni tak ada ilmu, maka aku nak carilah ilmu sekadar mana yang termampu. Yang ketiga, dia tak tahu yang dia tu tahu. Ni kadang-kadang ustaz-ustaz macam ni, bila suruh dia mengajar ke Allah, saya tak boleh lah, saya tak boleh. Sebenarnya dia tak tahu yang dia tahu. Kadang-kadang dalam kursus motivasi dia, orang yang tak tahu kelebihan yang ada pada dia tu akan bermasalah. Nah, sebab seorang itu dia kena tahu apa kelebihan yang ada pada dia. Baru dia akan menjadi satu seorang yang begitu hebat dalam hidupnya. Kenapa? Dia tahu apa yang dia tahu. Dia boleh buat apa yang dia tahu. Nah, dan yang agak parahnya, dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Ni orang kampung panggil pun jahil murakab. Jahil murakab. Jadi kita kena belajar lah. Dengan berbagai-bagai cara lah. Yang alhamdulillah dalam zaman-zaman hari ini, kita menggunakan media yang sebegini, kita belajar sekadar mana yang termampu pada kita untuk kita menuntut ilmu itu sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan kita ada ilmu itu tadi, Allah tinggikan darjat kita setinggi, kata Ibn Abbas, 700 darjat. Bayangkanlah kalau satu darjat itu pula umpamanya jauhnya itu 500 perjalanan. Masya Allah. Dan kata daripada Ibn Abbas pula katanya, bahawasanya Allah Ta'ala bermegah-megah akan malaikat dengan dakwah ulama seperti bermegah-megah dengan darah orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Allah ni dia megah. Dia beritahu malaikat, aku ni aku jadikan manusia ni. Aku rasa hebat. Kenapa? Dengan dakwah ulama, para orang yang ada ilmu tadi, dia menyampaikan ilmu yang ada pada diri dia tadi. Itu sebab dalam diri kita, ya, kita jadikan dakwah itu matlamat hidup kita. Apa yang ada kita,
baik masa kita, baik tenaga kita, baik wang ringgit kita, kita gunakan untuk kita melakukan dakwah kepada Allah, kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, kadang-kadang ya dalam konteks dakwah gini, ya saya pun selalu kenalah, alah ustaz, sembang je kencang. Tapi tak boleh buat pun. Tuan-tuan, saya terbacalah dalam satu kitab Tembil Ghafilin kalau tak silap saya, ya, dalam satu hadis yang mafhum, saya pun bukan pakar hadis ni. Dalam hadis mafhum hadis tu dia kata apa? Suruhlah manusia melakukan kebaikan. Suruhlah manusia melakukan kebaikan walaupun kamu belum mampu untuk melakukan kebaikan itu tadi. Suruh buat baik. Walaupun kita belum mampu untuk melakukan baik. Usah pedulilah pepatah Melayu kata seperti ketam mengajak anak nak suruh ajar orang tapi dia pun jalan mekot. Jangan. Kita ambil yang hadis Nabi ni. Mana lebih utama? Pepatah Melayu dengan hadis Nabi. Suruhlah manusia. Ya, suruhlah manusia buat tinggalkan kemungkaran walaupun kamu belum mampu untuk meninggalkan kemungkaran itu tadi. Masya Allah. Itulah bila kita tak jiwa dakwah kita dan diri kita. Soal hidayah bukan soal kita. Bukan soal kita. Hidayah itu hak milik Allah. Maka kita buat kerja kita. Buat dakwah. Yang nak beri hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ulama ini yang ada ilmu buat kerja agama ini tadi, Allah rasa bangga dengan dia. Allah rasa bangga dengan dia. Jadi kalau dah Allah bangga, apa lagi tuan-tuan? Sudah tentulah. Ya, moga-moga kita di hari akhirat nanti akan menjadi manusia yang berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, katanya lagi. Dan Mekah dia macam mana? Umpamanya aku bermegah-megah dengan orang yang mati syahid. Masya Allah. Bukan senang tuan-tuan. Nak mati syahid ni bukan senang. Jadi Allah taraf, Allah letak tu tadi rasa bangga tu macam orang mati syahid tu tadi. Siapa dia? Orang yang ada ilmu dan dia menggunakan ilmu dia tadi untuk menyampaikan, menyedarkan masyarakat tentang kelebihan. Tuan-tuan, untuk pengetahuan semua, saya baru balik daripada Ipoh lah. Daripada Raut tadi. Saya baru balik daripada Raut. Sampai jumpa kawan saya, hal urusan peribadi. Saya pergi untuk apa dia? Untuk, apa orang panggil? Memberi motivasi supaya masyarakat pergi melakukan vaksin. Kita lindungi kita lindungi masyarakat. Kita sampaikan ilmu kepada mereka. Beri galakan kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan bila kita melakukan vaksin itu tadi. Ini kerja. Kerja. Yang nak balakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Imam Syafi'i, ambil Imam Syafi'i pula ni, radhiyallahu taala, apa kata dia? Ungkapan para ulama tentang kelebihan dan adab berilmu itu tadi. Yang saya petik dalam kitab yang saya sebut tadi, Jahrul Mahfuz tu. Apa kata dia? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala, barang siapa yang tiada kasih akan ilmu, maka tiada kebajikan padanya. Orang yang ada Allah tengok dia dengan penuh dengan kebajikan tu siapa dia? Orang yang ada ilmu, kasih akan ilmu, cinta akan ilmu, majlis ilmu tu tadi. Cuba bayang tuan-tuan ya. Orang tengok ni tu. Europe Cup, saya pun tak tahulah siapa yang masuk final apa semua. Cuma yang pasti Portugal sudah keluar, England sudah keluar. Orang sanggup tu tengok tu. Tunggu sampai pukul 2 pagi dan sebagainya. Tengok tu. Pasal apa? Suka tengok. Minatnya. Teruskanlah, tak apalah. Minat nak kita nak kata apa. Tapi sejauh mana kita minat pula dengan majlis ini. Sejauh mana pula kita cinta dengan majlis-majlis ilmu itu tadi.
Nah, kenapa? Kata Imam Ghazali, barang orang yang tak ada kasih, dia akan suka, tidak minat dia dengan ilmu itu. Maka orang itu orang yang tiada kebajikan pada dia. Tiada kebaikan pada dia. Maka kita tanamlah dalam diri kita. Ya, kita tanam dalam hati kita. Tanam apa dia? Tanam rasa kasih, cintakan manusia. Ya, apa zaman ni kadang-kadang ya dah, masjid dah tak boleh nak dengar. Allah rasa sunyi, rasa sayunya kita, tuan-tuan. Ya. Nak pergi masjid dah tak boleh. Nama selesai Covid. Nah, doalah pada Allah. Dan Alhamdulillah atas inisiatif NGO yang tertentu, masjid-masjid yang tertentu, surau-surau yang tertentu, mereka menggunakan kaedah-kaedah berdasarkan norma-norma baru hari ini. Masya Allah. Dengan menggunakan alat-alat yang ada, menggunakan media masa media yang ada di hadapan kita hari ini, menggunakan untuk menyebarkan ilmu itu sendiri. Maka jangan ada di antara kamu, kata dia. Maka jangan ada antara kamu dan antara berkenalan dengan bertaulan dengan dia. Allahu Akbar. Iman sampai ilah hang. Iman sampai ilah hang kalau sakit. Tak salah. Pasal apa? Sebab orang ni tak kasih akan dia ilmu. Tak cinta dia akan ilmu. Tak salah. Sampai macam tu sekali. Kenapa? Kata dia, maka bahawasanya ilmu itu menghidupkan segala hati, berita bagi segala hati. Mana yang menghidupkan hati itu tadi ialah apa dia? Ilmu itu tadi. Bila kita ada ilmu, hati kita akan hidup. Bila kita tidak ada ilmu, hati kita akan mati. Masya Allah. Hati itu milik Allah. Nah, hati itu milik Allah. Bila sebut ni saya teringat satu ungkapan. Kata apa? Hati itu milik Allah. Tersenyum dengan sesuatu nikmat itu perkara biasa. Tetapi tersenyum apabila disapa dengan dugaan, itu perkara luar biasa. Maka hendaklah kamu jadi manusia yang luar biasa. Satu senyuman boleh menutup sejuta kedukaan. Lama. Nampak tak? Pasal ada ilmu lah. Bila kita ada ilmu ni tadi, menghidupkan hati kita. Hati kita tu akan hidup. Nah, hati kita tu akan hidup. Nak hidup dengan apa? Dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Jadi macam mana nak ilmu? Ilmu tu dia bukan nazar. Kena carilah. Kita kena carilah ilmu. Bagaimana nak cari terserah. Cuma saya lebih suka ilmu yang bertalaki musafah. Macam baca Quran tu, mesti talaki musafah. Mesti berhadapan. Cuma dalam situasi-situasi yang sebegini, kita buatlah sekadar mana kata pepatah Melayu, tak dapat buluh, akar pun jadilah. Nah, tak dapat, apa dia? Tak dapat buluh, akar pun jadilah. Cara kita belajar berbagai-bagai cara atau berbagai-bagai kaedah untuk kita menuntut ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saya malam ni tak lama, tak panjang, insya-Allah. Sebab pertama lagi kesihatan saya tidak berapa mengizinkan dan saya pun agak kepenatan. Ada hal emergency tadi, pergi ke Raub. Saya ni di Kuala Selangor, pergi ke Raub. Balik tadi sampai lebih kurang 8.30. Agak kepenat, tapi bila kita dah janji, kita kena teruskan. Sebab apa? Ada satu hadis Nabi. Hadis Nabi kata apa? Orang munafik bila dia berjanji, dia ingkarkan janji itu. Itu tanda-tanda. Jangan. Bila kita dah berjanji, kita cuba sekadar mana, semampu mana kita boleh buat. Kalau kita tak mampu, tak boleh lagi, kita nak buat macam mana? Barulah kita pasrah pada Allah SWT. Sebab itu, bila kita nak bercakap, ini penting ilmu. Bila kita nak bercakap, tuan-tuan, bila orang tanya, kita nak kata, insya-Allah, biiznillah. Itu ada dalam kitab hikam. Saya tak ingat hikam yang keberapa. Cakap kita itu tadi, bila kena ada orang kata, orang Melayu kata cakap berlapik. Orang Melayu kata cakap berlapik. Cakap berlapik. Macam mana?
Orang boleh buat ni? InsyaAllah, biiznillah. InsyaAllah, dengan izin Allah. Masya Allah. Minum dulu ya. Minum dulu sejenak. Maaf. Tak sempat nak minum tadi bro. Alhamdulillah, nikmat. Nikmat setitik air yang Allah bagi kat kita. Betapa nikmatnya. Tapi kadang-kadang kita, bila kita tidak ada ilmu, kita tak mahu bersyukur dengan nikmat yang Allah beri kepada kita. Kadang-kadang nikmat datang itu dalam bentuk, bukan bentuk yang kita suka. Kadang-kadang nikmat itu datang dalam bentuk yang kita tak suka. Nah, sebab mungkin perkara itu kita tak suka, tapi Allah suka. Kadang-kadang kita rasa benda kita suka, tapi Allah tak suka. Biarlah kita buat sesuatu. Di sini, nak kena ilmu juga lah. Di sini kita ada sikap sangka baik kita dengan Allah. Kita kena ada sangka baik. Apa saja yang berlaku, kita kena sangka baik. Sebab Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Kecuali hamba-Nya sentiasa menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mahu bersyukur dengan nikmat yang Allah beri kepada kamu. Adakah kamu ingin mendesai nikmat Allah? Surah Ar-Rahman. Itu dia. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Saya ambil mafhum dia teruslah. Man kana fi talbil ilmi. Barang siapa ada di dalam menuntut ilmu. Kata Sayyidina Ali. Barang siapa ada diri dia nak menuntut ilmu. Nak ada azam. Ada niat. Ada azam apa? Ada niat apa? Nak menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah surga itu di dalam tuntutannya. Dan barang siapa ia di dalam menuntut maksiat, maka neraka itulah di dalam tuntutannya. Masya Allah, na'udzubillah. Mana kalau dalam diri kita azam untuk menuntut ilmu, maka berarti kita sudah ada berazam untuk mendapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah berazam untuk mendapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dan begitulah sebaliknya. Dan barang siapa dalam menuntut maksiat, buat benda perkara maksiat, maka nerakalah yang menjadi tuntutannya. Maka kita cubalah tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak lama pun. Ya, tak lama pun kita menuntut ilmu. Masya Allah. Tadi saya pergi jalan dengan seorang Maulana, saya tak mau sebut nama dia. Masya Allah. Rumah dia kitab, penuh kitab. Bacaan library. Saya tanya dia, Maulana, berapa lama Maulana nak belajar kitab-kitab yang ada ni? Dia kata, tak lama Ustaz. Tak lama tu berapa? 20 tahun. Allah. Terduduk saya. 20 tahun dia duduk dalam menuntut ilmu. Bayangkan. Tapi orang, saya tengok dia cukup mengenal diri. Pasal apa? Orang yang bila dia ada ilmu dan ada, dia tidak meninggikan diri. Dia rendahkan diri dia. Dia tawaduk. Kerana kenapa dia tahu ilmu yang Allah beri kepada dia hanya sedikit. Umpama kita celup tangan dari kita ni ke laut, yang Allah beri hanya yang melekat pada tangan kita. Ilmu Allah sebesar seluas lautan yang ada. Masya Allah. Jadi kita cari ilmu. Cari selagi mana kita mampu, selagi mana kita ada kekuatan, selagi mana kita ada keupayaan. Teruskanlah kita mencari ilmu. Gunakanlah kemahiran-kemahiran, kemudahan-kemudahan yang ada di zaman-zaman hari ini untuk kita mencari ilmu. Nah, walaupun kita tidak ialah memang kita kalau boleh kita nak bersemuka, batalaki musafah, senang nak bertanya apa semua. Ya, tapi nak buat macam pelajar sekolah lah, PDPR sekarang ni pelajar sekolah pun belajar melalui online. Kita ajar, dia entah ke mana dia online dengan apa. Dia letak aja. Saya tengok anak saya tu, nak belajar melalui online tu, dia buka aja telefon, dia tidur. Macam-macam, walaupun tak apalah.
Itu nak kata apa daripada tak ada langsung, belajarlah sekadar mana kita termampu pada itu. Dan sekalian barang yang datang warid pada memuji. Kan dikatakan dipuji orang yang berilmu tu tadi. Orang yang berilmu tadi ditaguh ke atas dia. Walaupun dia ada ilmu, tapi ditaguhkan dulu. Pujian-pujian tadi tu yang mengatakan 700 tahun darjat dia, 1 darjat tu 500 tahun perjalanan. Nah, ditaguhkan dia dulu, kata dia kenapa? Kerana berdasarkan apa yang beramal dengan ilmu ni. Kerana ulama tiada beramal dengan ilmu itu dicela oleh syarak, sehingga celanya seperti hadis Sayyidina Umar yang tiada lagi akan datang. Dia kata gini, susah juga ya. Tak belajar pun susah, belajar pun susah. Yalah, kita ni hamba dunia ni, tak ada apa pun. Belajar pun susah. Sebab apa? Sebab bila kita belajar, kita kena amal. Cuma amalnya begini. Kalau benda yang wajib tu, terus amal. Benda yang sunat tu, usaha. Kita tak boleh mampu, tak apalah. Usahalah untuk azam dalam diri kita. Azam dalam diri kita untuk kita beramal. Dengan ilmu yang ada tu. Tapi yang wajib, dia tak ada azam dah. Yang wajib kena tu. Wajib. Saat saya berazam untuk saya, nantilah saya tak semayang pun, saya berazam lah. Tak boleh dah. Sebab itu fardu ain. Sebab itu dalam kita untuk ilmu ini, dia ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kena mengaji lagi. Dan kita kena tahu beza yang mana ilmu fardu ain, yang mana ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni mana setiap orang wajib belajar. Fardu kifayah, orang belajar kita tak payah. Itu yang kita pegang. Maka kita tak payahlah ilmu fardu kifayah je. Tidak, belajarlah. Lebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama yang menjadi panduan kehidupan kita. Menjadi panduan kehidupan kita. Tuan-tuan, semua. Dan memadailah ilmu itu kemuliaannya, bahawasanya tiap-tiap seseorang mendakwa akan dia, memadailah jahit itu kejinya, bahawa mereka tiap-tiap orang itu akan dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni bahasa lama sikit ni. Kitab ni bahasa lama sikit. Apa kata dia? Saya ambil mafhum je dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia apa dia? Hai Ibnu Mas'ud. Rasulullah beritahu kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud. Apa dia Rasulullah? Duduk engkau satu saat pada majlis ilmu itu, padahal tiada engkau menyentuh akan kolam, dan tiada engkau menyurat satu huruf jua pun, terlebih baik daripada merdeka 1000 hamba sahaya. Masya Allah. Gambaran kelebihannya. Ya. Apa ni? Kata ni Rasulullah beritahu Ibnu Mas'ud. Ini bahasa-bahasa kita lah. Ibnu Mas'ud, nak beritahu apa? Apa dia? Ini bahasa saya, ya, bahasa saya. Apa dia, ya Rasulullah? Engkau duduk dalam majlis ilmu, pen pun tak bawa. Buku catatan pun tak bawa. Bawa telinga je. Dah, kita bawa telinga je. Tak ada buat. Biasa kat masjid kat surau tu, saya mengajar, pengalaman saya mengajar, jarang sangat yang bawa catatan. Jarang. Sebab tu kadang-kadang biasa. Dulu anak murid bawa kitab. Tok Guru tak bawa kitab. Tok Guru suruh kitab dia duduk dalam pendrive dia, semua dah ni dalam pendrive dia dalam sini. Anak murid bawa kitab. Nak catat ni, nak dobit ni, kalau saya nak budak dulu belajar kitab lama nak dobit ni. Sebab kitab lama dia tak ada naktah. Kadang-kadang bahasa tu dia guna bahasa Arab. Dia guna bahasa Arab.
bom, bumi, bawa mi, bom, bumi, mana bumi, maka meletup, terpijak dah ia akan bom. Apa pula pijak bom, bukan bom, bumi. Jadi kita catat bom, bumi, BUMI, kita catat. Orang dulu mengaji, pondok dulu lah. Tok guru tak bawa kitab, anak murid bawa kitab. Sekarang, anak murid, tok guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Terbalik habis, ditampukkan habis lah. Tak apalah. So, kurang-kurang dia datang dulu lah. Katanya apa dia? Allah. Semua sikit. Ya. Tak lama lah, insyaAllah. Saya minta maaf. Ya, saya tak lama. Mungkin dalam 45 minit itu je lah. Ya, saya pun satu keletihan, satu kesihatan. Saya minta siapa yang dengar dalam FB ni, tuan-tuan, doakan saya Allah beri kesihatan, dan sihat itu tadi digunakan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sihat tak guna untuk ibadat, nak apa? Tak guna sihat kita. Benar tak sihat? Nah, kesihatan kita guna untuk kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu juga tu. Nah, lepas tu kita nak doa orang, ya Allah panjangkan umur. Panjang umur. Kita bila sebut panjang umur tu biar ada hujung sikit. Panjang umur dalam ketaatan. Kalau kita doa panjang umur, dia tak taat, parah gitu. Nah, tu. Kita ni apa dia? Rasulullah beritahu Ibnu Mas'ud ni. Rasulullah beritahu Ibnu Mas'ud, duduk kau dalam satu majlis ilmu, tiada, tak bawa pen, tak bawa buku catatan, tak bawa. Habis bawa apa? Bawa telinga je. Ni telinga je dia bawa. Dan duduk itu mudah apa dia? Pada saat majlis, padahal tiada engkau menyentuh akan kolam, tiada engkau menyurat satu huruf juga pun, terlebih baik daripada merdeka 1000 orang hamba. Ya Allah, ya Tuhan. 1000 hamba ni berapa ramai. Nak saya pun tak baca sirah, tak baca sejarah. Cuma duk baca tengok dalam apa tu. Kita pergi belilah lelong lah. Bursa duk lelong tu. Tiga. Duk lelong tu dan cerita apa tak ingatlah saya pun. Nah, maknanya untuk nak bebas seorang hamba tu berapa banyak duit nak digunakan. Jadi kalau kita duduk dalam majlis ilmu tu, tak tulis apa, bawa telinga je. Dengan membebaskan 1000 orang hamba itu, lebih baik lagi duduk di dalam majlis ilmu tu tadi. Tak nak lagi gitu. Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih baik, yang lebih hebat memberi ganjaran kepada seseorang? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang terbaik, Allah yang terhebat, yang memberi ganjaran sebaik mungkin kepada hamba-Nya. Cuma kita tak nampak. Kalau kita nampak, penuh ya. Kalau kita nampak ni dalam video macam ini, tak ada orang tengok lain dah. Tak adalah. Hari-hari cari. Kalau ustaz tak mengajar, kenapa tak mengajar? Kita nak lah. Dan memiliki engkau kepada muka orang, menilik engkau. Ni bahasa lama ni. Menilik engkau, orang yang alim itu, muka orang yang alim itu terlebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan fi sabilillah. Tengok je tuan, tengok. Kita tengok bola, kata apalah. Tengok bola tuan-tuan, nak tengok. Aku tak lalu dah nak tengok. Zaman dulu tengok juga. Sekarang tak lalu dah, tak larat dah bila dah tua-tua. Siapa pemain terbaik, gol terbaik sekarang ni tak tahulah. Molek belakang. Dewasa aku. Jadi, apa kata orang tadi? Tengok muka orang alim. Siapa agak-agak orang alim yang kita
tatap wajahnya. Tengok, lebih baik daripada kita sedekahkan 1000 ekor kuda dan kuda itu nak dibawa, nak diberjuang fi sabilillah. Tingginya darjat orang yang alim. Dan tak rugi kalau kita berusaha untuk kita jadi orang alim, dan tak rugi kalau kita tak jadi orang alim pun. Kita suka duduk bersama dengan orang alim, tak rugi. Tak rugi sama sekali, takkan rugi sama sekali. Tak rugi tuan-tuan, tak rugi kita, tak rugi. Tak rugi kita. Kenapa? Ni ada Nabi sebut. Lebih baik daripada kita sedekahkan 1000 ekor unta, kuda yang nak berjuang pada jalan kuda. Nah, kuda saya ada seekor kat belakang. Kuda cross Arab. Seekor kuda. Nah, seekor kuda tu harganya murah-murah pun 35,000. Kepala 5,000, you know. Kuda, seekor kuda. Ni kuda nak biasa-biasa je. Bukan kuda yang, nampak perang. Kau ramah main kuda. Kau ambil ambak yang nak main apa ni. Hoi, lopak tum kuda tu. Kalau saya suka dulu tengok kuda yang Sultan Mizan Terengganu tu, dia suka. Mula tuanku suka. Kuda dia yang Johar tu berapa harga, saya tak tahulah. Wallahualam lah kuda dia tu. Jadi selalu seekor kuda kita ambil bodoh-bodoh kita lah. Zaman sekarang ni 35,000. Habis kalau dah berapa kata 1,000 ekor berapa? Nilai harga tu tadi. Just apa dia? Kita tengok saja. Tengok muka orang alim. Ini kita tengok menyapah. Katakan kita menyapah, kita kata macam-macam. Nah, dia tak ada apa, kita pula. Nak kata yang macam-macam yang bukan-bukan. Masya Allah, tuan-tuan. Nah, tengok muka orang alim lebih baik daripada sedekah 1000 ekor kuda daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan. Dia belum masuk lagi adab-adab belajar apa semua ni. Belum. Lama dah saya pun tidak bersiaran melalui FB sebegini. Ya, kalau apa ni PKP yang pertama dulu, agak rancak jugalah. FB ni agak jarang sikit, tapi apa pun tahniah kepada pihak penganjur yang mengadakan program-program kuliah melalui apa ni melalui. Terima kasih orang Bukit Kapur yang sama-sama dalam program ni. Nah, lama dah tak pergi ke Bukit Kapur. Aduh. Semua. Dan memberi salam ke orang alim. Beri salam orang alim. Nah, beri salam pada orang alim terlebih baik daripada ibadat 1000 tahun, yakni daripada ibadat sunnah. Nah, 1000 tahun takkan mungkin. Sendiri lagu BPR, Bumi Putra Rockers. Itu zaman muda-muda dulu. 1000 tahun takkan mungkin. 1000 tahun takkan mungkin. Maknanya tuan-tuan, tadi tengok kita beri salam, Assalamualaikum, ataupun senyum je. Tapi sekarang nak senyum dah tak boleh lah. Tadi senyum. Pasal apa? Kita pakai mask. Tutup, orang tak nampak dah senyuman kita. Tak nampak dah senyuman kita. Kadang-kadang saya pun bila nampak orang senyum, sedar. Tak sedar bahawa kita pakai mask, orang tak nampak senyuman kita. Tapi apa pun kita senyum lah. Sejak senyum itu sedekah. Sedekah lah, sedekah senyum pun jadilah. Nak sedekah benda lain tak boleh. Sedekah senyum je lah. Allah kata boleh senyum, lain balik senyum kat isteri kita. Si isteri senyum kat suami senyum kat isteri senyum. Kan saya kata tadi, tak lain saya kata, senyum satu senyuman itu boleh menutup beribu
duka cita. Satu segi mana? Orang tak tahu yang hati kita berduka. Macam kan saya selalu guna kata terbakar kampung, nampak asap. Terbakar hati, siapa yang tahu? Renung-renungkanlah, selamat beramal. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi jumpa orang lain kita bagi salam lah. Bukan susah pun. Ya. Tapi ini zaman-zaman ini nak berjumpa, nak apa semua tak boleh. Lebih baik daripada ibadat 1000 tahun. Tahu ibadat sunnah. Begitu besar, tingginya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang berilmu. Sehingga kita tengok muka dia pun dah dapat pahala. Beri salam lagi lah. Dan Allahu Akbar. Haus pula. Minum dulu. Alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok satu hadis lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa ni apa? Apa kata ni? Kelebihan orang alim atau orang abid. Orang alim ni orang yang berilmu. Orang abid ni orang suka ibadat. Nah, tapi kalau orang itu abid dan alim, Allah. First class lah. Abid dan alim. Dia alim bukan saja alim, tapi dia jadi ahli ibadat. Beribadat. Dia pasal dia beribadat dengan ilmu yang ada pada diri dia. Hebat. Ya. Kelebihan orang alim atas abid seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang. Allah, bulan di pagar bintang. Lagu siapa? Uji Rasid. Uji Rasid. Helami tu. Tu budak-budak semua tu. Masa tu tengah sekolah rendah. Saya tengah sekolah rendah tu. Radio pun pakai bateri je. Pakai bawa ni. Saya ingat tu. Lepas tu jemur bateri. Zaman dulu radio ada lesen. Bila orang datang nak apa ni? Nak tengok lesen, sorok radio tu. Sorok dalam tempayan beras. Teringat lagi tu. Sorok dalam tempayan beras. Atuk saya dulu kan yang tengok apa ni radio apa semua. Itu. Kalau maknanya yang tahu cerita ni, maknanya usia sudah 50 tahun lebih lah. Zaman-zaman tu lah. Zaman-zaman macam Jepun pula lah, tak boleh ada radio. Nak lagu-lagu tu. Dia kata apa dia? Kata dia apa-apa. Ulang balik. Ya, kelebihan orang ilmu ni. Ahli abid ni pun dah lebih dah. Tapi lebih lagi alim ilmu. Tapi kalau dia seorang abid, dia seorang alim, Masya Allah. Full package. Full package yang sempurna. Tak payah juga nak cari sekarang ni. Mana nak cari? Kita doa je lah. Nak Allah pilih kita. Kita tak boleh beramal dengan semua ilmu yang ada pada kita pun. Jangan kita buang semuanya. Nah, kalau ilmu kita kata ada 10. Nah, kita tak dapat amal 3. Kita amal ke 10 sekali pun tak apa. Dan mana usahalah kita usahalah. Usaha untuk kita beramal dengan ilmu yang ada pada diri kita. Itu saya kata tadi, susah tak belajar pun susah, belajar pun susah. Tak belajar, balik awal kata Dr. Ustaz Zahid. Belajar, nak amal pula ilmu tu tadi. Sebab kita hamba. Nah, dunia ini tempat. Nanti tak ada apa. Akhirat nanti baru kita. Di situ hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ya, tuan-tuan semua sedang warga SB. Allahu Akbar. Ramai ke yang tengok live saya ni? Tak. Amat. Kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, follower berapa follower? Jangan fikir follower. Fikir kita buat kerja. Allah tidak pernah melihat. Allah tidak pernah bertanya berapa ramai kau punya pengikut, berapa ramai tak. Allah tanya kerja buat kita.
kita buatlah. Kita buatlah ke mana-mana kita boleh, kita mampu. Jalankan aja kerja-kerja dakwah kita ni, jalan. Ya, ganjaran kita sudah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi-bagi, Allah tak nak bagi, itu kerja dia. Tapi Allah tidak pernah menzalimi hamba dia. Allah tak pernah zalim. Kita hamba yang sentiasa menzalimi diri kita sendiri. Ya. Masya Allah. Dan dikenaki dengan kelebihan itu banyak pahala dan ditinggi darjatnya pada hari akhirat. Maksud apa dia? Maksud orang yang alim dengan ahli abid ini lebihnya seperti bulan pada bulan purnama atas segala bintang. Maksudnya apa dia? Max kata bersuara kita, dikenaki kelebihan itu banyak pahala. Maknanya orang alim ni pahalanya lebih banyak lagi daripada orang ahli abid tadi. Tapi kalau dia alim, dia abid dua sekali, fikir kena ganti, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dah. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam hadis yang terakhir dah ni. Kita sudah bersiar kejap je. 40. Dia ada kat sini. 46 minit 23 saat. Ni ada pula kat sini nombor akaun ni. Bolehlah tuan-tuan masuk-masuk sumbangan pada diorang. Diorang pun buat masuk tu bukan untuk apa pun. Untuk nak teruskan kerja-kerja live diorang ni. Untuk masjid surau diorang itu je lah. Ya, mudah-mudahan insyaAllah kita sama-sama bantu. Ya, bantu. Apatah lagi kalau tengok hari ni tuan-tuan. Dalam masalah-masalah COVID begini. Nak timbul pula isu bendera putih lah. Apalah. Sampai keluar balik filem-filem P.Ramlee yang lama. Nak tunjuk-tunjuk. Mati pun mau pegang bendera. Macam tak? Yang tu. Tak apa. Kita ni tuan-tuan. Ya. Tengok. Jiran kita. Jangan kita tidur dalam keadaan jiran kita kelaparan. Jangan. Jadi kita bantulah. Kerana kita tahu hari ini masyarakat kita terkesan sungguh dengan masalah. Saya tak kata orang lain, saya sendiri pun. Yalah, saya sendiri pun tuan-tuan. Banyaklah pelajar-pelajar berapa ramai. Nak mengajar tak boleh. Ibu bapa pun ada yang bagi yuran, ada yang tak bagi. Kita pun nak marah dia orang tak boleh. Dia orang pun tak ada sumber income. Jadi sama-sama terkesan. Bukan soalan boleh kata habis semua terkesan. Maka kita tengok takut bimbang-bimbang jiran sebelah rumah kita. Ya, kalau duduk taman tu, alhamdulillah. Ya, tanya dan sampai tak makan kerana tak ada kewangan, kita bantulah sekadar yang kita mampu, ya, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan insya-Allah jangan kita tunggu pihak yang berwajib saja, jangan. Ya, kita buatlah kerja. Baik. Tuan-tuan semua, kita pergi lagi. Allahu Akbar. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Allah maghfir lil muallimin wa barik lahum fil abadi. Hai Tuhanku. Nabi kata, wahai Tuhanku, ampun olehmu. Nabi doa ni. Kita nak masuk dalam doa Nabi tak? Nabi doa mana maunya yuk tak makbul. Kita nak tak diri kita ini termasuk dalam doa Nabi. Nabi doa khusus kepada orang ni. Siapa orang ni Nabi doa? Wahai Tuhan, ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar. Masya Allah. Orang yang mengajar. Ya Allah. Ya. Ampunkan dosa guru saya dulu yang mengajar saya sehingga hari ini saya pun ada ilmu sama. Ya. Minta Allah ampun segala dosa-dosa tu. Dosa siapa? Orang yang mengajar. Jadi kalau kita ini nak masuk dalam doa Nabi ni, kita kena mengajar lah. Saya nak mengajar macam mana ni? Yuk, mana mahu? Ya, ilmu tak ada. Ajar anak isteri kita. Sekadar mana yang kita boleh lah. Supaya anak isteri kita tak jadi kurang ajar. Mereka jadi kurang ajar sebab kita tak ajar. Renung-renungkanlah. Allahu Akbar. Ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar dan berilah berkat olehmu pada mereka. Dua Nabi doa. Suruh ampun dosa dan berkat hidup mereka.
Mereka siapa? Orang yang mengajar. Nak mengajar ni kan ada ilmu. Dan ilmu tidak nak mengajar tidak semesti ilmu ni. Ilmu sebesar kulit ala-ala. Kita mengajarlah sebesar kulit ala-ala. Ilmu sebesar kulit apa ni? Allahu Akbar. Kerang. Mengajar saya bukan. Sebenarnya mana lah ajar. Tak boleh ajar orang lain. Ajar anak isteri kita. Nak kawan saya ni dia baca je. Kitab Fadhil Amal tu. Dia duduk buat alaqah. Dia suruh anak dia baca. Tak ada huruf apa. Baca je. Baca. Nah, hari ni kamu baca. Esok orang ni baca. Lusa orang ni baca. Baca je. Kitab Fadhil Amal. Tidak boleh amal. Fadhil kelebihan amal. Jadi kalau tak faham, tanya orang yang balik. Mana? Pasal apa? Kita ambil peluang nak dah masuk dalam doa Nabi. Ya, ambil peluang nak masuk dalam doa Nabi. Siapa dia doa Nabi ni? Orang yang mengajar. Dan apa yang Nabi doa? Ampunkan dosa dan berkatkan hidupnya. Allahu Akbar. Dua kali ni bukan senang. Dan panjangkan olehmu pada umur mereka. Umur yang panjang. Tuan-tuan kena faham juga ya. Umur panjang saya sebut. Umur panjang bukan sekadar kita umat Nabi Muhammad 50 tahun, 60 tahun. Itu je umur dia. Jadi umur panjangnya bila kita dah mati itu kebaikan-kebaikan kita tu tadi masih ada. Masih disebut-sebut. Kalau Imam Ghazali tuan-tuan dia wafat meninggal dah berapa lama lah. Tapi kitab-kitab dia masih diguna menjadi rujukan seluruh dunia. Begitu hebat Imam Ghazali rahimahullah taala. Hebat. Biar kita jadi macam tu. Nah, bukan mata-mata umur ni bersegi angka, bukan mata. Tapi harta peninggalan kita itu tadi panjang digunakan oleh masyarakat untuk memanfaatkan dalam perjalanan hidup itu tadi. Ya, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itulah dia di antara kelebihan-kelebihan. Belum masuk adab, baru nak cerita kelebihan, motivasi untuk kita mendapat apa ni, semangat untuk kita belajar. Dan kalau kita semangat untuk kita mengajar, semangat untuk kita mencari mendapatkan ilmu itu tadi. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita semua untuk belajar, mencari ruang dan peluang untuk kita terus mengajar dan belajar. Saya cukup sekadar itu, mohon maaf saya kepada tuan-tuan semua pihak penganjur, hanya sekadar 52 minit 45 saat sahaja kerana kesihatan saya ini tidak berapa mengizinkan. Doa-doakanlah ya Allah bagi kesihatan, dan kerana saya pun baru sampai daripada daripada Raub, baru sampai ialah saya kat kawasan Raub, jadi agak keletihan sedikit. Jadi ya, hanya sekadar itu. Moga-moga ilmu yang kita dapat pada malam ini yang santai-santai ini bermanfaat kepada kita. Ya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dunia, lebih-lebih lagi kehidupan kita akhirat. Kita jumpa lagi pada waktu dan ketika lain. Senyum, satu senyuman boleh menutup 1000 kedukaan. Senyum sama, yuk. Assalamualaikum.